Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula murid-murid. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam bidang tamadun Pendidikan Islam KSSM tingkatan 4. Tajuk hari ini ialah Kerajaan Umayyah. Kita lihat sejarah penubuhan Kerajaan Umayyah. Asal penubuhan adalah bersempena nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Pengasasnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tempoh pemerintahan Kerajaan Umayyah dari tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Ada 4 orang khalifah yang terkenal. Yang pertama iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, 2 Abdul Malik bin Marwan, 3 Al-Walid bin Abdul Malik dan yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Pusat pemerintahan ialah di Damsyik, Syria. Keluasan kerajaan meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Dan bilangan khalifah adalah seramai 14 orang. Khalifah pertama iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang terakhir ialah Marwan bin Muhammad. Pemerintahan Kerajaan Umayyah terdiri daripada 2 tahap. Tahap yang pertama berpusat di Damsyik, bermula daripada 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah menggunakan gelaran khalifah, manakala tahap kedua berpusat di Cordoba, bermula daripada tahun 138 Hijrah sehingga 422 Hijrah menggunakan gelaran Amir dan Khalifah. Kita lihat Khalifah Kerajaan Umayyah terkenal. Ada 4 orang tadi kan. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan khalifah yang pertama, memerintah selama 19 tahun 3 bulan. Antara sumbangan beliau ialah menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Yang kedua, mewujudkan perkhidmatan pos berkuda. 3, memperkenalkan cok mohor rasmi Kerajaan Umayyah. Yang keempat, menubuhkan Jabatan Setiausaha, Jabatan Cukai dan Jabatan Urusan Awam. Manakala yang kelima, memperkasakan armada laut. Seterusnya, khalifah yang kedua yang terkenal iaitu Abdul Malik bin Marwan. Beliau ialah khalifah yang kelima, memerintah selama 21 tahun. Antara sumbangan yang telah diberikan ialah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Yang kedua, mencetak mata wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan bertekskan Al-Quran. Yang ketiga, menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam. 4, menubuhkan Dewan Al-Jun untuk mengurus pertahanan negara. Dan yang kelima, mengarahkan pembinaan Kubah Asy-Syahrah di Baitul Maqdis. Seterusnya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik merupakan khalifah yang ke-6 dan memerintah selama 9 tahun 7 bulan. Antara sumbangan yang diberi ialah yang pertama, pembukaan wilayah baru Islam seperti Andalus di India. 2, memperbaik dan mencantikkan seni bina Masjid An-Nabawi. Yang ketiga, membina banyak masjid baru seperti Masjid Umawi Damsyik yang bercirikan seni bina Islam. Yang keempat, memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas seperti golongan warga emas dan orang buta dengan menubuhkan jabatan khas. Yang kelima, menggalakkan pembinaan bangunan baru bercirikan seni bina Islam. Dan yang keenam, memperbaik jalan raya menuju ke negeri Hijaz bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitullahil Haram. Dan seterusnya ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, merupakan khalifah yang ke-8, memerintah selama 2 tahun 5 bulan. Antara jasanya ialah mengecualikan bayaran cukai jizyah terhadap orang kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam. Yang kedua, mengeluarkan arahan rasmi kepada Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, membina rumah transit untuk para pedagang. Yang keempat, menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam. Seterusnya, yang kelima, mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada khalifah. Marilah kita lihat pula faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Umayyah. Dari segi faktor kegemilangan Kerajaan Umayyah, aspek agama,
Yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajar Al-Quran dan pembukuan hadis. Yang kedua, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Dari aspek politik, yang pertama pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Seterusnya, perlantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontakan oleh buat Khawarij dan Syiah. Yang ketiga, berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan Eropah. Dari aspek ekonomi, yang pertama pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Contohnya, pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Yang dari segi aspek sosial ialah penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital. Seterusnya, hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Dari aspek ketenteraan, pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Yang keduanya, kemudahan pengkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang canggih. Dan yang ketiga, adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam ketenteraan. Dari aspek pendidikan, yang pertama, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, galakkan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai ilmu nakli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahu. Seterusnya, faktor kemerosotan kerajaan Umayyah. Dari aspek politik, yang pertama, sistem lantikan khalifah secara monarki menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga. Yang kedua, pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Umayyah. Dari aspek sosial, yang pertama, sikap ta'assub antara kabilah Arab Utara dan Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Yang kedua, sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan Mawali seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan jawatan gubernur. Mawali ialah orang bukan Arab yang memeluk agama Islam dan memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim tetapi dikehendaki membayar cukai tambahan. Seterusnya, daripada aspek akhlak, yang pertama, khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Yang kedua, keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman. Apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada pemerintahan kerajaan Umayyah? Yang pertama, kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada khalifah Islam seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Yang ketiga, kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup harmoni. Yang keempat, kita hendaklah menjaga kebajikan sesama rakan agar mengeratkan kasih sayang. Yang kelima, kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. Seterusnya, yang keenam, kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Jihad ni ada 4 peringkat. Yang pertama, jihad memperbaiki diri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan kafir harbi dan munafik. Dan yang keempat, jihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran. Sekian sahaja untuk hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.